Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bertemu lagi. Waalaikumsalam, Fahmi Mispan, Muhasir Bakri, semua yang hadir, ya, Mardena Ahmadi, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Suhaila. Jadi renungan kita pada malam ni adalah daripada tafsir surah An-Nisa ayat ke-105 hingga 106. Ya, bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat ke-543 ya. Jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang menyokong, yang ada bersama dengan kita dalam projek Satu Rumah Satu Tafsir yang sedang kita adakan sekarang, mudah-mudahan tuan-tuan berpeluang untuk mendapat satu kitab sementara stok masih ada. Kitab yang istimewa bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak, yang mengandungi nama para ulama, panduan-panduan untuk memberi nama. Orang kita kata apa ada dengan nama, mana boleh apa ada dengan nama, ya. Memang nama itu penting, kerana innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kamu di akhirat nanti akan dipanggil dengan nama-nama kamu, maka perelokkanlah nama kamu, nama anak-anak kamu, nama keturunan kamu, Ambil nama-nama orang yang mampu bagi syafaat kita di akhirat. Jangan ambil nama entah sesiapa manusia. Zahazan tak boleh bagi syafaat di akhirat, tuan-tuan. Bagi nama para ulama, para sahabat, para ilmuwan, para muhaddithin, mufassirin dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang terlibat dalam kempen yang membawa tafsir Ibnu Katsir ke rumah, mereka akan dapat hadiah Ensiklopedia Nama-Nama Anak, buku istimewa ni. Ahlan wa sahlan Dr. Nur Aziz Ayub, Abu Auni, Nisanul Hasanah, semua yang hadir pada malam mulianya. Malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan renungan bagaimana Quran membentuk mereka. Contohnya ada seorang faqih di Andalus, seorang ahli sufi yang terkemuka yang dipanggil dengan nama Ghazali Andalus. Ghazali Andalus, imam ini telah pun membuat satu istiqra'. Istiqra' ni berarti satu kajian yang teliti, sehingga beliau telah menetapkan, beliau telah dengan beraninya mengatakan bahawa Baitul Maqdis akan dibuka pada tahun sekian-sekian-sekian. Dan tepat pada hari yang telah dikatakan itu, pada tahun yang dijanjikan itu, yang dikatakan itu, betul-betul Salahuddin Ayyubi berjaya mengambil semula Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera-tentera salib, tuan-tuan. Itulah kehebatan Quran yang telah membentuk mereka, bukan sahaja jadi ilmuwan, jadi para ulama', malahan seseorang yang tahu apa yang boleh berlaku pada masa hadapan. Bukannya dia meramal macam yang kita panggil pada hari ini, Tok Nujum ke, bomoh dukun. Bukan, tuan-tuan, ya. Ini satu istiqra' yang luar biasa. Beliau meninggal dunia beberapa tahun sebelum dibuka Baitul Maqdis, tapi beliau telah mengatakan dalam tafsirannya kepada surah Ar-Rum yang mengisahkan tentang pembukaan negara Rom mengatasi Parsi satu masa nanti. Maka beliau mengkaitkan bahawa Baitul Maqdis akan dibuka semula pada tarikh sekian-sekian-sekian. Tepat pada hari yang dikatakan itu, tahun yang dikatakan itu, Salahuddin Ayyubi benar-benar membuka Baitul Maqdis. Mereka menyedari perkara tersebut bila dilihat seorang qadhi di Damsyik mengatakan perkara tersebut. Sedangkan Ibnu pengarang kitab tafsir yang terkemuka dari Spain, Andalus, yang pada masa itu di bawah naungan kerajaan Islam, kerajaan Umawi, tuan-tuan, tokoh ulama tafsir yang terkemuka ini mengatakan dalam tafsirnya tarikhnya tepat, tuan-tuan, padahal beliau wafat puluhan tahun sebelum berlakunya pembukaan Baitul Maqdis semula. Siapakah orang ni? Saya hampir-hampir tercakap tadi, nak ajak tuan-tuan untuk menghayati bersama-sama hebatnya Quran dalam kehidupan. Begitu juga puluhan tahun sebelum ini, lebih 60 tahun lalu, seorang ulama yang bernama Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullah alaihi pernah mentafsirkan ayat daripada Al-Quran dan mengatakan nanti lagi puluhan tahun ke hadapan kamu ada sesuatu, kamu boleh cakap dengan orang jauh di tangan kamu. Orang semua hairan, apa benda yang dikatakan oleh ulama ini? Perkara tersebut adalah hasil kefahamannya kepada Quran, tuan-tuan. Kerana Quran telah memberikan kepada mereka ilham tepat, ya. Itu sebab dikatakan oleh para ulama, sebenarnya dalam Al-Quran ni ada puluhan ribu ilmu yang belum diteroka oleh kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Antara yang mengatakan demikian adalah Imam Burhanuddin Az-Zarkashi, ya, Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi yang wafat sekitar tahun 704 Hijrah, dalam buku beliau yang bertajuk Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan bahawa dalam Quran ni kalau engkau kaji, terdapat segala ilmu yang ada. Ilmu sains, ilmu geografi, ilmu handasa,
segala ilmu ada dalam Quran. Ini kita akan lihat dalam tafsiran ni tuan-tuan ni. Jadi para ulama ni telah berlaku benar, mereka memiliki karamah dan kebersihan hati mereka menyebabkan Allah memberi suluhan kepada perkara-perkara yang belum berlaku. Mereka dapat lihat yang merupakan karamah yang Allah berikan kepada Nabi, namanya mukjizat, dan Allah beri kepada para ulama namanya karamah, yang orang Melayu panggil sebagai keramat. Ya, kullu ma jaza li nabiyyin jaza li waliyin. Apa sahaja perkara yang boleh berlaku pada seorang nabi yang merupakan mukjizat, maka perkara yang sama juga boleh berlaku kepada seorang wali. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang wali itu adalah pembuktian bahawa kebenaran risalah yang pernah diutuskan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Macam Nabi SAW telah pun wafat, maka para sahabat, para tabi'in, para ulama cukup ramai yang memiliki karamah yang Allah berikan, seperti yang saya nyatakan tadi. Ulama yang terkemuka dari Spain yang dipanggil sebagai Ghazali Andalus, yang wafat lebih kurang 30 tahun selepas wafatnya Imam Ghazali di timur, ini dipanggil sebagai Ghazali di barat. Imam Ghazali di barat, duplikat kepada Imam Ghazali yang ada di timur, itulah Ghazali di barat. Siapakah orang itu? Nanti saya akan jelaskan identiti beliau dalam tafsir pada kali ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong tafsir Munir ke tafsir Kasir ke. Tafsir Kasir sebagai contohnya malam ni jadi rujukan utama saya. Buka pada jilid yang kedua, muka surat ke-542. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Renungan kita pada malam ni ayat 105 dan 106 ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi tahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang khianat. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, muka surat 544 tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Kasir jilid yang kedua. Firman Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu kepadamu membawa kebenaran, iaitu dia adalah kebenaran dari Allah, dan dia mengandungi kebenaran dalam berita dan tuntunannya dan tuntutannya, bimbingannya. Dan firman-Nya lagi, litahkum bainan nasi ma araka Allah, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Di antara para ulama usul ada yang berdalil dengan ayat ini bahawa Nabi SAW dapat menghukum dengan ijtihad, serta didasarkan kepada hadis dalam As-Sahihaini daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW mendengar ada satu keributan berlaku di pintu kamarnya, lalu baginda pun keluar. Ala inama ana bashar wa inama aqdi binahwi ma mimma asma' wa la'alla ahadakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdi lahu faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin fa inma hiya qit'atun min nar falyahmilha aw liyadharha. Ketahuilah sungguhnya aku ini hanyalah manusia, dan bahawasanya aku memutuskan suatu penjelasan yang aku dengar. Boleh jadi salah seorang daripada kamu lebih jelas dalam argumennya dibandingkan dengan yang lain, lalu aku putuskan hal itu untuk menyebelahinya. Maka barang siapa yang telah aku putuskan baginya ada hak seseorang muslim, maka perkara itu merupakan potongan dari api neraka, maka bawalah ia atau tinggalkan ia. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi pun berijtihad, Nabi berfatwa. Jadi berarti dalam keputusan Nabi SAW mungkin ada yang betul, mungkin ada yang salah. Cuma kelebihan Nabi SAW, apabila satu perkara itu kurang tepat, maka Allah lantas menurunkan ayat untuk membetulkannya. Gitu ya. Jadi para ulama usul mengatakan bahawa Nabi SAW kadang-kadang berijtihad sebelum turunnya wahyu dalam satu perkara. Kalau perkara itu tidak tepat, maka Allah akan turunkan wahyu untuk membetulkannya. Seperti dalam kes ini, bila ada para sahabat yang bertelingkah, yang bersisih, maka Nabi SAW telah memberikan hujah. Nabi mendengar masing-masing mengemukakan hujah. Lalu baginda SAW sebagai hakim tertinggi kerajaan Islam di Madinah pada masa itu, sebagai pemimpin tertinggi, maka Nabi membuat keputusan. Kadang-kadang keputusan yang dibuat oleh baginda itu dengan mendengar hujah daripada pihak-pihak berkenaan. Ada pihak yang salah tapi hujahnya kelihatan mantap, kuat, solid, maka Nabi telah pun membuat keputusan menyebelahinya. Padahal kata-katanya itu mempengaruhi keputusan Nabi SAW. Berarti di situ ada kesilapan dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang hakim. Jadi yang ditarik haknya ataupun yang tidak mendapat hak itu, ataupun yang mungkin mengalami hukuman itu, sebenarnya dia yang benar. Tapi oleh kerana hujahnya tidak kuat, maka dia dianggap salah.
Maka Nabi mengingatkan, sekiranya ada di kalangan kamu yang memberikan hujah, lalu hujahnya aku terima, sedangkan dia bersalah, nanti di akhirat akan dikemaskan kembali oleh Allah, akan dituntut kembali dalam mahkamah Allah. Maka janganlah main-main dalam hak di dunia, tuan-tuan. Mungkin seseorang boleh menang kes kerana dia punya kekuatan tertentu. Dia boleh engage lawyer yang paling mahal, dia tahu selok-belok undang-undang, maka dia ambil hak orang, kemudian bawa kes ke mahkamah, dia menang. Padahal dia bersalah. Maka dalam ayat ini, kata para ulama usul, membincangkan, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW membuat keputusan di kalangan manusia, kadang-kadang dengan fatwa, kadang-kadang dengan ijtihad baginda SAW. Ini yang dimaksudkan. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ummu Salamah, dia berkata, 2 orang lelaki Ansar datang mengajukan sengketa mereka kepada Rasulullah tentang harta warisan yang telah hilang, sedangkan keduanya tidak memiliki bukti. Maka Nabi SAW telah bersabda, innakum takhtasimuna ilayya wa innama ana bashar wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din wa innama aqdi bainakum ala nahwin mimma asma' faman qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khuzhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar ya'ti biha istitaman fi unuqihi fi unuqihi yawm al-qiyamah. Kamu mengajukan kepadaku soalan, aku ini hanya manusia biasa. Boleh jadi sebahagian daripada kamu mengemukakan hujah yang kuat, lalu aku memutuskan keputusan itu menyebelahinya. Maka barang siapa yang putuskan bagi dirinya hak yang bukan miliknya, milik saudaranya, hendaklah dia kembalikan. Kerana aku secara tak sengaja telah memberikan kepadanya satu bahagian daripada bara api neraka. Nanti di akhirat nanti dia akan jadi besi, menjadi besi yang membara, yang membakarnya. Hadis ini lagi sekali menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW membuat keputusan-keputusan yang tertentu, dan kecenderungan Nabi itu adalah berpandu kepada hujah-hujah yang dikemukakan, dan mungkin hujah yang dikemukakan itu agak kuat padahal dia bukannya di pihak yang benar. Ini masih lagi dalam konteks menunjukkan kepada kita bahawa Nabi kita SAW membuat keputusan, iaitu ayat yang kita bacakan tadi, ayat ke-105. Ibnu Mardawai menukilkan daripada Al-Aufi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sekelompok kaum Ansar turut berperang bersama Rasulullah SAW. Lantas sebahagian baju perang di antara mereka dicuri. Diduga yang mencuri itu salah seorang daripada Ansar. Maka pemilik baju perang mendatangi Nabi SAW dan berkata, sungguhnya Tu'amah bin Ubairik mencuri baju perangku. Ketika pencuri itu mengetahui dia dituduh, dia menyimpannya di rumah seorang lelaki yang tidak tahu masalah apa-apa. Dan dia berkata kepada keluarganya, sungguh aku sembunyikan baju perang tersebut di rumah seorang, dan jika engkau akan mendapatkannya di sana. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW di waktu malam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saudara kami tidak mencuri, tapi pencurinya adalah Fulan bin Fulan. Kami sudah mengetahuinya secara jelas, maka bersihkanlah nama baik keluarga kami di depan orang-orang, dan belalah dia, kerana dia tidak dijaga oleh Allah SWT dengan sebabmu. Maka dia pasti, jika dia tidak dijaga oleh Allah dengan sebabmu, maka tentu dia akan binasa. Lalu Nabi pun berdiri di depan orang untuk membebaskannya dan bersihkan nama baiknya. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Ini kes, tuan-tuan, orang lain yang mencuri, orang lain yang kena. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Tak kena tafsiran tu, perumpamaan tu ya. Jadi orang ni telah mencuri, oleh kerana dia tahu namanya telah diseru, akan dibuktikan kesilapan ataupun jenayahnya itu, maka dia telah menyembunyikan baju tersebut di rumah orang yang tak tahu apa-apa. Akhirnya orang yang tak tahu apa-apa itu pula telah dituduh. Maka keluarganya yang mengetahui hal sebenar telah datang bertemu dengan Nabi dan menjelaskan keadaan itu. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat bagi menunjukkan kepada Nabi-Nya SAW tentang keputusan-keputusan yang baginda akan buat dalam hidup ni. Kalau tidak ada bantuan daripada Allah, mungkin berlaku kesilapan dalam keputusan-keputusan Nabi SAW. Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, menunjukkan kepada kita tentang apa yang perlu kita fahami, kewajipan kita umat Islam untuk mengikuti Al-Quran Karim. Jadi ayat ini sebenarnya masih lagi berkaitan dengan kaum munafiqun dalam bicara yang lalu, iaitu orang-orang munafik yang telah pun redha dengan keputusan-keputusan yang dibuat selain daripada Nabi, keputusan yang lain daripada Abu Bakar, lain daripada Umar radhiyallahu anhum ardhahum ajma'in. Bahkan mereka cenderung kepada keputusan-keputusan kaum yang lain daripada umat Islam, termasuk Yahudi dan sebagainya. Ini satu perkara yang bahaya sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila kita dalam hidup cenderung kepada fahaman-fahaman ataupun ideologi ataupun falsafah ataupun teachings yang dibawa lain daripada Islam. Tidak salah untuk kita mengambil perkara yang namanya hikmah, tapi jangan sampai menggadaikan prinsip. Jangan sampai seolah-olah seorang daripada kita terfikir dalam Islam tidak ada benda itu semua. Itu
Itu sebab tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, kalau kita lihat dalam kitab yang saya sebutkan tadi oleh Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Zarkashi yang wafat sekitar 794 Hijrah, dan buku beliau bertajuk Al-Burhan fi Ulumil Quran. Sesuai dengan namanya, Al-Burhan ni berarti satu petunjuk, satu bukti, satu cahaya, satu proof, ya, bahawa sebenarnya kata beliau ni sama dengan kata Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin, Kitabullahi bahrun amiq wa fahmuhu daqiq la yasilu ila fahmihi illa man tabahara fil ulum wa amal Allah bitaqwahu fi sirri wal alaniya wa ajallahu inda mawaqif syubhat. Sungguhnya Quran kalau kamu dapati, kamu kaji, merupakan satu kitab yang paling dalam, seolah-olah lautan yang sangat dalam, kefahaman yang sangat teliti, yang seseorang itu tidak akan mencapainya melainkan seseorang yang berurusan dengan Allah dengan sebaik-baiknya, maknanya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kepadanya berbagai-bagai bentuk ilmu pengetahuan. Sebab itu kata Abu Darda, la yafqahu rajul hatta yaj'ala lil Qur'ani wujuhan. Seseorang itu tidak dianggap faqih selagi dia tidak melihat pada Al-Quran itu ada berbagai-bagai penjelasan, ada berbagai-bagai tafsiran. Itu sebab kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, tuan-tuan, kita melihat hebatnya Allah buka untuk para ulama ahli tafsir ini ilmu. Kita baca tafsir Imam Syaukani lain daripada tafsir Ibn Jauzi, baca Ibn Qayyim lain daripada tafsir yang dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari. Kita baca pula tafsir yang dikemukakan oleh ulama moden macam Al-Imam Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, kita akan dapati lain daripada yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad Rashid Ridha. Kalau kita baca pula tafsir Al-Manar, ini kita akan dapati lain pula daripada pandangan dikemukakan oleh Al-Imam Sya'rawi. Begitu juga beza daripada Al-Imam Wahab Zuhaili. Begitu juga beza daripada tafsir Ibn Katsir yang telah pun ditulis lebih 800 tahun yang lalu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud tentang Quran ni, tuan-tuan, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyaqra al-Quran. Siapa yang nak ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian, maka hendaklah dia rajin baca Al-Quran. Hendaklah dia berfikir padanya, mentadabur maksudnya dan mentafsirannya, dan mendalami bacaannya dengan bersungguh-sungguh. Begitu juga kata Ibn Saba', iaitu Abu Rabi' Sulaiman bin Saba' As-Sabti, dalam kitabnya bertajuk Shifa'us Sudur, hadzal ladzi qalahu Abu Darda wa Ibn Mas'ud la yahsul mujarrad tafsir zahir, wa qad qala ba'd ulama li kulli ayatin 60,000 fahmin wa ma baqiya min fahmiha akthar. Kata Ibn Saba' tuan, daripada riwayat daripada Abu Darda, daripada Ibn Mas'ud, orang itu tidak akan memahami Quran bila dia membaca perkara yang zahir sahaja, tidak menyelami maksudnya, tidak mentadabbur, tidak menghayatinya. Kerana sebenarnya setiap ayat yang ada yang kau baca dalam Quran itu, kata beliau, mempunyai 60,000 tafsiran. 60,000 tafsiran, tuan-tuan. Situna alf tafsir. 60,000 tafsiran. Ya. Itu sebab berpuluh-puluh kitab tafsir kita baca, kita masih lagi mendapati pandangan yang amat berbeza, walaupun penjelasannya hampir sama, tapi pandangan dan juga hujah dikemukakan, masya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Itu sebab satu hari menjadi Tabari berkata pada anak muridnya, aku nak tulis sebuah kitab tentang sejarah kemanusiaan daripada Adam sampai ke hari ini. Kata menjadi Tabari, mempunyai 30,000 safhah, 30,000 muka surat. Allahu akbar. Ini berapa ratus tahun dulu punya cerita, tuan-tuan, ya. Maka anak muridnya berkata, tuan guru nak tulis 30,000 muka surat, siapa nak baca? Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya. Jadi pada zaman dahulu lagi, Ibn Jarir Tabari akhirnya merumuskan, membuat satu kenyataan bahawa ilmu telah mati. Itu 800, 700, 800 tahun lalu ilmu telah mati, tuan, lebih 800 tahun lalu. Al-Imam Ibn Jarir Tabari mengatakan demikian. Satu kata kiasan pedih lah, tuan-tuan, untuk anak-anak muridnya, ilmu telah mati kerana nampaknya kamu tak minat untuk menulis. Kerana tuan guru kadang-kadang tak punya kesempatan untuk menulis, maka dia menyampaikan, anak murid lah yang mencatat. Macam juga Imam Syafi'i, antara yang menulis kitab beliau itu adalah anak muridnya Al-Muzani, Rabi' contohnya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Jadi kalau orang lain menulis untuk kita bukanlah satu kesilapan. Cuma kalau kita menulis untuk orang lain, janganlah overclaim, tuan-tuan. Dia tak syok lah. Kalau kita jadi editor di satu tempat, tiba-tiba kemudian kita claim kita pula jadi ghostwriter, tentulah tak apa kena. Mengambil kesempatan daripada orang lain, tunjuk orang tertentu pula seolah macam kita tuliskan untuknya, ini tak berapa tepat lah. Tak adalah ni terlanjur mengulas sebab ni, tuan-tuan. Jadi nak menceritakan ilmu ni begitu banyak. Kata para ulama bahawa satu ayat mempunyai 60,000 tafsiran. Situna alf tafsir. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala.
Ya. Dan ada pula yang mengatakan waqala akhir al-Quran yahwi 77,000 ilm wa 200 ilm. Kata para ulama pula Al-Quran ni mempunyai ilmu sebanyak 77,200 ilmu. 77,200 ilmu ada ilmu dalam Al-Quran. Itu sebab saya pernah cerita pada tuan-tuan barangkali seorang ulama yang terkemuka namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini seorang ulama yang saleh tuan ya. Beliau ni seorang yang soleh, adalah kelemahan-kelemahan tentu. Saya tak nak ulas sebab kelemahannya, tentang kelebihannya. Kita kalau melihat manusia, jangan lihat pada kelemahannya, ambillah benda yang baik padanya. Jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni pernah minta kepada Allah, dia seorang yang saleh, seorang yang bertakwa, minta kepada Allah untuk Allah ajar padanya satu ilmu yang tidak diberi kepada siapa pun sebelum dan selepasnya. Maknanya ilmu itu matang pada hari lahirnya. Faham tak? Lalu Allah ilhamkan kepadanya satu ilmu. Sebelum terlupa tuan-tuan, tuan-tuan yang hati dikasih sekalian, saya nak sampaikan pesan penaja Zan Travel. Kalau tuan-tuan nak gunakan korma mekjol, ni korma mekjol besar tak? Ya Allah, besarnya. Puas makan ni tuan-tuan. Itu sebab Nabi kita SAW dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, nampak ni, segar, cantik, baru sampai dari Allahu Akbar. Tengok ni. Ni baru sampai dari Jordan tuan-tuan, ditanam di Palestin kabarnya. Korma mekjol besar-besar ni. Baik tuan-tuan, kita dah masuk Jumadah Al-Akhirah. Kita hari ni petang ni, maghrib tadi masuk bulan orang Melayu panggil Jamadil Akhir, bahasa Arab panggil Jumadah Al-Akhirah. Lepas ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadah Al-Ula, Jumadah Al-Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tinggal berapa lama tuan-tuan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahu Akbar. 120 hari lagi rupanya Ramadan Jadi kita bolehlah rajin-rajin berpuasa sekarang, makanlah kurma mekjol. InsyaAllah palingnya kebaikan banyak daripada Palestin. Gitu juga tuan-tuan minat dapat kurma ajwa pun, kami pun ada bekalkan kurma ajwa daripada Madinah. Mudah-mudahan saya dah sampaikan pesan penaja ni, boleh tuan-tuan manfaatkan, ajak keluarga kita makan. Kerana hadis mengatakan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wa sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji seharian, maka dia selamat daripada sihir, dia selamat daripada racun. Ini kita ada dalam ujian yang berlaku ni, mohon kepada Allah perlindungan, keselamatan. Marilah kita sama makan buah-buahan dan juga vitamin C dan kurma yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai rawatan kepada banyak penyakit, keselamatan untuk kita. Baik, kembali kita pada perbincangan ni tadi, bahawa waqala akhir al-Quran yahwi 77,000 ilm wa 200 ilm. Quran ni kata para ulama mengandungi 77,200 ilmu padanya. Saya cerita tadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang telah mohon kepada Allah untuk dapat satu ilmu yang dicetuskan oleh kefahamannya terhadap bahasa Arab, dan ilmu itu adalah ilmu yang didapat pada hari itu, dia menulisnya, dan ilmu itu juga matang, tak ada siapa boleh tambah lagi ilmu tersebut. Allah beri kepadanya dengan keikhlasannya, kesalihannya, baru mohon kepada Allah, maka Allah beri kepadanya satu ilmu, namanya ilmu arud. Ilmu arud. Linda Haris, terima kasih kerana makan kurma ajwa yang dibekalkan. Muhammad Zuki, sekilo berapa? Nanti tengok kat bawah ni, ada dekat bahagian bawah ni boleh tanya. Baik, kembali kita, maka Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama bahasa Arab yang sangat salih ini, akhirnya Allah beri kepadanya satu ilmu arud. Jadi ini membenarkan apa yang dikatakan oleh para ulama, macam disebut oleh Al-Imam Badruddin Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhani tadi, bahawa Al-Quran mengandungi lebih daripada 60,000 ilmu tuan-tuan. Bahkan satu ayatnya boleh tafsir sebanyak 77,000 tafsiran, 200. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu sebab saya nak cerita pada tuan-tuan, antara para ulama yang punya peranan besar dalam Islam ni, ada seorang bernama, tuan-tuan mungkin tak pernah dengar nama ni pelik. Namanya Ibnu Barrajan. Siapa Ibnu Barrajan ni tuan-tuan? Ibnu Barrajan ni seorang faqih Andalus, muhaddis, ahli sufi yang terkemuka dari Spain, Andalus. Beliau ni wafat pada tahun 536 Hijrah, iaitu secara tepatnya 30 tahun lepas wafatnya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali wafat pada 505 Hijrah di Baghdad, maka Ibnu Barrajan wafat 536 Hijrah di tuan-tuan di utara Afrika. Beliau berasal daripada para ulama Spain. Pada masa itu Spain, Andalus merupakan negara Islam. Tepatnya beliau berada di tempat namanya Sevilla, tuan-tuan di selatan Spain. Macam mana nak sebut ni? Sevilla. Saya dengar orang panggil Sevilla.
Ibnu Barajan. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, Ibnu Barajan ni terkemuka dengan berbagai kefakihan yang Allah beri kepada Ishtuhira bidulu'ihi fi ilmi tafsir. Antara kehebatannya adalah beliau ni merupakan seorang yang sangat pakar dalam mentafsir Al-Quran, seorang tafsir yang hebat. Antara tafsir beliau, antara kitab yang tulis berkaitan dengan tafsir, malangnya tidak siap buku ini sama ada beliau wafat sebelum disempurnakan ataupun tidak sampai kepada kita. Iaitu kitab ni bertajuk Tanbihul Ifham ila Tadabbur Al-Quran wa Ta'arruf ala al-ayatil izam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saya pun nak order lah buku ni dari Maghribi, tuan-tuan. Saya tengok dekat Oxford University pun ada kajian dibuat tentang Ibnu Barajan ini. Jadi beliau ni seorang sufi, seorang muhaddis, seorang mufaqih, seorang muhaddis, seorang mufassir. Beliau menulis kitab tafsir bertajuk Tanbihul Ifham ila Tadabbur Al-Quran wa Ta'arruf ala al-ayatil izam. Maksudnya memberikan kefahaman kepada tadabbur ayat-ayat Allah yang hebat dan mengenali ayat-ayat yang agung itu. Beliau ni seorang mausu'i. Mausu'i ni berarti seorang yang macam ensiklopedia, tuan-tuan. Ilmunya cukup luas, pandangannya cukup mendalam dan juga terkenal dengan fitnah. Fitnah ni makna macam Nabi kita memiliki sifat fitnah. Fatana berarti kebijaksanaan yang luar biasa. Sesuai dengan gelaran orang kepadanya Abul Hakam. Abul Hakam maknanya bapa yang sangat bijak, bapa kebijaksanaan. Jadi beliau ni tuan-tuan menulis kitab tafsirnya pada tahun 520 Hijrah. Pada masa itu Spain sudah pun hampir hancur dengan golongan Kristian yang membunuh orang Islam beramai-ramai dan beliau pun melarikan diri, menyamakkan dirinya pergi ke utara Afrika. Ibnu Barajan ini menulis pada tahun 520 Hijrah itu, iaitu 16 tahun sebelum dia wafat. Kitab tafsir ini mengatakan bahawa Baitul Maqdis akan dibuka pada 27 Rejab tahun 583 Hijrah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya nak buat berkaitan macam mana ayat yang kita bincangkan ni. Bila kita berdamping dengan Quran, kita pegang Quran, kita tadabbur Quran, dia akan memberi kepada kita ilmu yang disebut oleh Mas'ud tadi, ilmu al-awwalin wal akhirin, ilmu yang tidak ada pada orang lain. Ilmu orang terdahulu, ilmu orang yang terkemudian. Kan? Itu seorang Islam boleh mereka kincir angin, kincir air yang pertama dalam dunia. Tuan-tuan pergi ke Spain, Andalus, ada kincir air yang berusia lebih 1000 tahun. Sebelum adanya orang-orang Belanda membuat yang terkemuka membuat kincir air itu, mereka ambil daripada orang Islam, tuan-tuan. Kalau orang semua sibuk mengatakan yang mula-mula terbang adalah Wilbur Wright, sebenarnya mereka tersilap, kerana yang mula-mula terbang, manusia mula-mula terbang bernama Abbas bin Firnas, seorang daripada Spain, Andalus. Kreativiti yang ada pada mereka, tuan-tuan. Jadi ilmu semua mereka dapat di mana, tuan-tuan? Daripada ilham. Ilham datang di mana? Daripada kuatnya membaca Al-Quran dan tadabbur ayat-ayatnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ibnu Barajan ini, ulama besar Spain ini, dipanggil sebagai Ghazali Andalus. Bahawa Imam Ghazali, versi Imam Ghazali di Andalus ini, beliau mengatakan bahawa nanti Baitul Maqdis akan dibuka pada tahun 583 Hijrah pada tarikh 27 Rajab. Dia tulis begitu dalam tafsirnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Beliau wafat tahun 536 Hijrah. 16 tahun lepas beliau tulis itu beliau wafat. Maka pada tahun 579 Hijrah, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membuka kota Halab, Aleppo di Syria, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. 579 Hijrah. Secara tepatnya, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membuka Halab pada tahun 579 Hijrah itu. Dan pada masa itu Qadhi Dimashq, ini ulama besar Dimashq yang bernama Al-Imam Muhyiddin Ibn Zaki, menulis satu kasidah yang memuji Salahuddin pada waktu itu. Wa fathukum Halab asy-Syahba fi safarin mubashshirun bi fathil Quds fi Rajabi. Beliau berkata bahawa pembukaanmu kota Halab ini pada tahun ini, wahai Amirul Mukminin Salahuddin Al-Ayyubi, membawa berita gembira bahawa Baitul Maqdis akan dibuka menyusul selepas ini pada bulan Rajab. Ini tahun 579 Hijrah, tuan-tuan. 4 tahun kemudian selepas Salahuddin berjaya memperkuatkan umat Islam, memberikan semangat, menaikkan spirit mereka, moral mereka, dan juga ukhuwah mereka, taqwa mereka, amal salih mereka, tahajud mereka, maka Salahuddin Al-Ayyubi memimpin tentera untuk menggempur Baitul Maqdis, tuan-tuan. 4 tahun lepas dia membuka Halab, Aleppo itu, dan betul-betul tepat, tuan-tuan, berlaku pembukaan Baitul Maqdis
pada 27 Rejab tahun 583 Hijrah. Tepat. Lalu mereka bersama dengan Salahuddin menjadi hairan macam mana Imam Muhyiddin bin Zaki, Qadhi di Damsyik ini telah meletakkan satu tarikh dan betul-betul tepat kena pada hari pembukaan Baitul Maqdis ini. Bukan boleh buat-buat tuan-tuan ni. Kalau nak beranak boleh lah pergi jumpa dengan doktor, delaykan sikit melahirkan anak supaya kena tepat pada tarikh bapaknya, tarikh ibunya. Ada setengah orang buat begitu. Tapi ini bukan kerja mudah tuan-tuan. Nak melanggar satu kota yang kuat yang mendatangkan ribuan, ratusan ribu tentera Kristian berkubu padanya di Baitul Maqdis. Bukan mudah-mudah tuan-tuan. Tapi tepat ianya berlaku pada 27 Rajab tahun 583 Hijrah. Dan para ulama' berijma' berkata bahawa Ibn Barajan bukanlah seorang tukang ramal. Jangan pergi pula kepada ni astrologi pula dah. Bukan tuan-tuan, dia bukan seorang astrologi. Ini merupakan seorang istiqra'. Istiqra' ni yang kita bacakan tadi, kata-kata Abdullah bin Mas'ud bahawa siapa yang nak ilmu yang awal dan ilmu orang awal dan orang yang terkemudian, maka baca Al-Quran, tadabburlah padanya. Maka bila ditanya kepada Al-Qadhi Muhyiddin Ibn Zaki ni, Qadhi Dimashq, macam mana Tuan Qadhi boleh buat keputusan, boleh membuat kasidah dan menceritakan pembukaan berlaku pada bulan Rejab dan benar-benar berlaku 4 tahun lepas pembukaan halam ini? Kata Imam Muhyiddin bin Zaki, beliau berkata, aku telah membaca karya yang ditulis oleh Ibn Barajan, seorang ulama dari Maghrib. Maghrib ni maknanya barat, Maghrib Arabi Islami, satu negara barat yang berada di Andalus, Spain. Aku membaca tafsir beliau. Beliau mengatakan ketika beliau mentafsirkan surah Rum, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tafsirannya kepada itu, aku baca beliau berkata akan dibuka Baitul Maqdis pada 27 Rejab 583 Hijrah, dan aku menyatakan dalam kasidah aku. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi para ulama berkata sebenarnya ini merupakan najabah, satu keluar biasaan, satu kebiasaan luar biasa. Wafaqat isabatuhu wa laysa hadha min qabil ilmi al-huruf wala min qabil al-karamat wal mukashafat fahasb, bal min istiqra'ihi wa istinbatihi min ayatillahi bihisabatin daqiqatin tawila. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kata para ulama yang mengkaji kata-kata ni, sampai Ibn Barajan ni mendapat satu tempat kajian khusus di Oxford, tuan-tuan. Ada kajian yang menulis tentang beliau, saya jumpa dalam buku di Kinokuniya ni, kedai buku di KLCC ni tuan-tuan. Al-Quran Commentary by Ibn Barajan, Idahul Hikmah bi Ahkamil Ibra'. Tapi malangnya kitab ni dah habis, tak dijual kat situ. Saya tengok sold out. Ramailah orang yang baca, alhamdulillah, baca dalam bahasa orang putih. Jadi ini merupakan satu buku tentang wisdom, menceritakan unseen discovered, yang ditulis oleh satu kajian oleh Yusuf Kaswit, seorang sarjana dari Islam dari Amerika yang menulis tentang beliau di universiti terkemuka di sana, menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ilmu Al-Quran yang bila dikaji, dibaca. Benarlah tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, para ulama ni kalau mereka baca satu benda, mereka dapat keluarkan la'ali, mereka dapat keluarkan mutiara-mutiara yang kita tak terfikirlah tuan-tuan yang boleh kasihan. Seperti juga saya katakan tadi, Al-Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Al-Marhum, seorang ulama terkemuka dari Hijaz. Ia pernah mentafsirkan ayat, lalu beliau berkata, nanti kamu akan mampu berkomunikasi satu tempat yang jauh, kamu boleh cakap dalam keadaan kamu tak nampak orang, kamu boleh hantar, boleh lihat gambar orang jauh daripada kamu. Dia kata tuan-tuan 60 tahun lalu tuan-tuan, telefon pun masih tak canggih seperti ada sekarang, usahakan smartphone yang kita ada. Beliau membacakan ayat, wa qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa usani wassalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Baca ayat seperti ini boleh keluar pula macam mana nak gambarkan tentang seseorang berada di tempat yang jauh dengan satu alat yang bakal dimiliki 60 tahun kemudian. Itulah handphone, smartphone yang kita ada pada ini tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Banyak lagi perkara saya nak kongsi kepada tuan-tuan insya-Allah dalam kuliah akan datang. Setakat ini saja dulu yang boleh kita manfaatkan sesi pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kefahaman kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk mendalami ayat ini sebelum kita meninggal dunia tuan-tuan. Alangkah ruginya kita menguasai ilmu pelbagai, tapi ilmu Al-Quran kita amat kurang, pengetahuan kita sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan banggalah jadi orang Islam tuan-tuan. Sebab itu saya nak cadangkan tuan-tuan, kalau ada peluang, milikilah kitab ini. Bandingan Islam dengan Kristian, satu kitab yang baik, saya nasihatkan tuan-tuan untuk miliki.
kepada ini kawan-kawan kita orang yang Kristian, orangnya baik, tak dapat hidayah, bacalah kitab ni. Ya, kalau tuan-tuan boleh ikut ceramah Dr. Zakir Naik dalam apa-apa yang disampaikan itu sangat bagus. Tapi untuk dapat secara sistematik, saya rasa buku ni sangat membantu untuk kita faham Islam dan kita sampaikan kepada orang bukan Islam tentang keistimewaan yang terdapat dalam Islam. Buku ni bergambar tu ni, ada scripture yang dikemukakan daripada Old Testament sebagai contohnya. Yang menulis ni merupakan seorang yang terpelajar dalam bidang comparative studies. Ya, Datuk Dr. Saifuddin Mak Rasib. Ya, hasil kajian beliau, mikilah kitab ni. Mudah-mudahan kita dapat mencari kehebatan yang ada pada Islam, yang ada pada Al-Quran, dan dapat kita berdakwah perlahan orang keliling kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak akan mampu beri hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, Allah yang bagi hidayah. Tapi dalam hadis mengatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Apabila seseorang itu mendapat hidayah Allah dengan apa yang kau usahakan daripada dunia dan sisi kandungnya. Ya, orang padanya cerita tentang kejayaan, bentuk material, kekayaan, menunjukkan wang ringgit dimiliki, kenderaan mungkin, rumah dan sebagainya. Itu semua adalah bahagian dunia, tuan-tuan. Kalaulah dunia ni punya nilai di sisi Allah macam sehelai kepak nyamuk, maka tentulah Allah tidak memberi kepada seseorang kafir itu minum walaupun seteguk air, kata Nabi kita SAW. Lau kanat dunia ta'dilu janaha ba'udha ma sakallahu kafiran wala syarbata ma'in. Kalaulah dunia ni punya kedudukan di sisi Allah, tentulah Allah tidak akan beri si kafir minum walaupun kalau dunia ni punya kelebihan macam selai kepak nyamuk, kata Nabi SAW, maka tentu Allah tidak akan beri minum si kafir itu walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana dunia tidak punya nilai di sisi Allah, siapa berusaha dia akan dapat. Maka carilah hidayah Allah, tuan-tuan. Mari sama kita baca buku ni. Nanti ada peluang kita buat review buku ni. Mungkin kita adakan sesi di Facebook ni bersama dengan pengarang satu malam nanti, insyaAllah. Ya. Jadi setakat ni saja dulu, tuan-tuan, untuk renungan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita, beri kefahaman kita, supaya jangan jadi seperti puak munafik yang kagum dengan dapatannya, pendengarannya, apa yang didengar daripada si kafir punya propaganda. Dia lupa dalam Quran itu punya ilmu yang luar biasa, seperti yang telah kita bincangkan sedikit tadi. Setakat ni saja dulu, tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Panjangkanlah video ni pada teman-teman kita. Moga padanya kebaikan, ada hidayah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita tangguhkan kuliah kita dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jamil Firdaus, Aziz Taifo, Laila Mujir, Dr. Aziz Ayub, Muhammad Rahim, Fatimah Wati, Hajah Hamidah, ya, Ustaz Syafiq Murad, Nuaini Ismail, semua yang hadir pada malam ni, Ummu Fatih. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan yang ada peluang masuklah ke dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Segala nota yang kita bincangkan ni ada disampaikan di situ oleh mereka yang sangat rajin. Moga Allah memberi jasa, memberi mereka balasan baik, syurga Firdaus yang tinggi atas kerajinan, kesungguhan mereka nak sampaikan ilmu ni, tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi malam esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.